Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Kita bertemu dalam kelas Al-Quran tingkatan 2 bidang ulumul Quran. Tajuk pada kali ini ialah kaitan tentang ayat makkiyah dan ayat madaniyah. Baik. Pengertian bagi ayat makkiyah dan pengertian ayat madaniyah. Tarif ayat makkiyah ialah ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah walaupun bukan diturunkan di Mekah. Manakala tarif ayat madaniyah ialah ayat-ayat yang diturunkan selepas hijrah walaupun bukan di Madinah Al-Munawwarah. Baik, daripada keterangan ini menunjukkan bahawa ayat-ayat yang diturunkan selama 13 tahun ia berada di Makkah Al-Mukarramah sebelum hijrah, kesemuanya dinamakan ayat makkiyah walaupun diturunkan di tempat-tempat lain selain daripada Makkah. Manakala setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah selama 10 tahun walaupun selepas itu Nabi kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah dalam peristiwa-peristiwa Hudaibiyah, peristiwa Fathu Makkah dan sebagainya, Perang Hunain. Jadi ayat-ayat yang turun dalam tempoh 10 tahun setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah dinamakan ayat madaniyah walaupun bukan diturun di Madinah Al-Munawwarah. Jadi kesimpulan daripada pengertian ini, tarif makkiyah bukan tempat diturunkan di Mekah, juga tarif madaniyah bukan turun di Madinah, tetapi dilihat dari sudut masa penurunannya sebelum hijrah ayat makkiyah dan selepas hijrah ayat madaniyah. Seterusnya kita lihat kepada tanda-tanda ayat makkiyah. Tanda-tanda ayat makkiyah ini perlu kita ketahui kerana ada tema-tema yang dinyatakan sebentar lagi. Jadi tanda-tanda ayat makkiyah disenaraikan ada beberapa tandanya. Yang pertama, tanda ayat makkiyah setiap surah yang mengandungi kalimah kalla. Yang kedua, setiap surah yang mengandungi ayat sajdah, iaitu ada 15 tempat dalam Al-Quran yang mempunyai tanda untuk sunat sujud tilawah, iaitu lambang sajdah. Yang ketiga, dimulai dengan kalimah ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, wahai orang, wahai manusia. Yang keempat, dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah. Harful muqatta'ah, contoh alif lam mim, yasin, sad, qaf. Kesemua surah-surah yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah ataupun harful muqatta'ah, kesemuanya ayat makkiyah kecuali suratul Baqarah dan surah Ali Imran. Yang kelima, tanda-tanda ayat makkiyah, setiap surah-surah yang mengandungi kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu kecuali suratul Baqarah. Yang keenam, kebanyakan surah-surah ayat makkiyah ialah ayat-ayat mufassal, iaitu ayat-ayat yang pendek. Yang ketujuh, tiap-tiap surah yang mengandungi cerita-cerita Nabi Adam dan Iblis kecuali suratul Baqarah. Kisah yang menceritakan tentang Iblis enggan kepada perintah Allah untuk tunduk taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-8, tanda ayat makkiyah yang ke-8 mengandungi ayat-ayat yang pendek-pendek. Yang ke-9 menjelaskan soal-soal akidah dan akhlak. Yang ke-10
terdapat bantahan terhadap orang-orang musyrikin dan menerangkan kesalahan kepercayaan dan amalan mereka, orang-orang Mekah, musyrikin Mekah. Yang ke-11, ayat-ayat yang terdapat banyak lafaz qasam, iaitu sumpah, wadduha, wal-laili dan sebagainya. Demi masa, demi malam, demi siang, itu merupakan ayat tanda-tanda ayat makkiyah. Manakala tanda-tanda ayat madaniyah, yang pertama tandanya ialah dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang kedua, mengandungi keizinan atau perintah perang. Yang ketiga, menerangkan hukum syariat seperti salat, puasa, zakat, haji. Yang keempat, mengenai orang-orang munafik, kerana muncul sifat watak munafik itu setelah baginda Nabi berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Yang kelima, membantah kepercayaan dan amalan ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasara, kerana mereka wujud di kota Madinah Al-Munawwarah. Yang keenam, mengandungi ayat-ayat yang panjang, dan jumlah ayat makkiyah surahnya adalah sebanyak 86 surah, manakala ayat-ayat madaniyah iaitu terdapat pada 28 surah daripada Al-Quran. Seterusnya kita berpindah kepada faedah mengetahui ayat makkiyah dan ayat madaniyah. Apakah faedahnya? Pertama, dapat membezakan ayat nasikh dan mansukh, ayat yang membatalkan dan ayat yang terbatal. Yang kedua, dapat mengetahui sejarah perundangan dengan syariat, dengan disyariatkan secara beransur-ansur. Proses selama 23 tahun penurunan itu. Yang ketiga, dapat mempercayai keaslian Al-Quran dan terpelihara daripada berubah mengikut susunan tertib penurunan Al-Quran, ayat makkiyah dan ayat madaniyah. Jadi, sekadar itu sahaja tentang ayat makkiyah dan ayat madaniyah. Jika dilihat dalam buku kelas Al-Quran ini, pada halaman 154, jadual ayat makkiyah dan ayat madaniyah, rumus kaf mewakili ayat makkiyah, surah-surah makkiyah, manakala lambang mim mewakili madaniyah. Sebagai contoh, surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, sehinggalah surah yang ke-114, surah An-Nas, kesemuanya ditandakan sama ada ayat makkiyah ataupun ayat madaniyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.